Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Rohani binti Hashim atau boleh panggil saya Cikgu Hani. Okey, sekali lagi dalam bab 12 kita masih lagi dalam koordinasi dan gerak balas tingkatan 4. Kali ini kita akan belajar untuk subtopik 12.3 iaitu neuron dan sinaps. Okey, di dalam subtopik ini iaitu neuron dan sinaps, kita akan sama-sama melihat, menjelaskan struktur sinaps dan fungsinya, menerangkan penghantaran impuls merentasi sinaps. Seterusnya, sebelum kita melihat kepada sinaps dan fungsinya, mari kita sama-sama melihat struktur asas dan fungsi bahagian neuron. Okey, ini adalah struktur asas dan fungsi bahagian neuron. Ini struktur asasnya. Okey, yang pertama sekali ialah dendrit. Dendrit ni ialah apa? Okey, dia adalah bahagian cabang yang pendek daripada badan sel. Okey, dia menerima impuls saraf dari neuron yang lain. Jadi kat sini adalah tempat dendrit ni adalah tempat mula-mula impuls saraf diterima daripada neuron yang lain, dan dia akan menghantarkannya ke arah badan sel. Seterusnya, ini adalah badan sel yang bulat ni, dan dia mengandungi nukleus. Dia mempunyai banyak unjuran sitoplasma, yang kita panggil dendrit tadi. Ni dendrit ni tadi. Dan badan sel ni, apa fungsi dia? Dia mengintegrasikan isyarat dan mengkoordinasikan aktiviti metabolisme. Jadi dia center lah untuk neuron ni ya. So yang ketiga ialah axon. Axon, apa dia axon? Axon ni ialah cabang panjang daripada badan sel. Maksudnya daripada badan sel ni tadi ada satu unjuran yang panjang yang kita panggil dia axon, di mana axon ni lah yang akan membawa keluar impuls daripada badan sel ni. Impuls tadi akan keluar. Dia melalui axon. Nampak tak arah pengaliran impuls ni tadi? Jadi dia keluar daripada badan sel, ke neuron yang lain, sama ada dia bertemu dengan neuron yang lain ataupun dia bertemu dengan efektor. Contoh kat sini ialah sel otot. Seterusnya kita ada salut myelin. Salut myelin ni kat mana? Cuba tengok. Kat sini salut myelin ni apa? Dia adalah membran penebat. Membran penebat yang menyaluti akson. Kat dalam ni ada akson kan, panjang kan? Kat luar dia ada salut myelin. Dia berfungsi untuk apa? Dia melindungi neuron daripada kecederaan. Yang kedua, dia berfungsi sebagai penebat impuls elektrik. Dan yang ketiga juga, dia membekalkan nutrien kepada akson. Seterusnya, kita tengok pada struktur yang seterusnya iaitu nodus Ranvier. Kat mana nodus Ranvier? Kat sini. Kat sini, di mana neuron tersebut mempunyai bahagian yang tidak disalut dengan myelin pada sela tetap di sepanjang akson. Bahagian ni lah yang kita namakan dia nodus Ranvier. Maksudnya kawasan ni tak ada myelin. Tak ada salut myelin. Jadi apa fungsi nodus Ranvier ni? Membantu mempercepatkan pengaliran impuls saraf
dengan membolehkan impuls saraf tadi melompat dari satu nodus ke satu nodus yang lain. Okey. Dan yang last sekali ialah bongo synapse. Ni yang kita nak tahu ni, yang kita akan belajar dengan lebih lanjut tentang bongo synapse. Kat mana? Kat sini. Dia di hujung. Okey. Jadi bongo synapse ni merupakan pembengkakan. Dia ada macam bengkak. Okey. Bengkak maksudnya dia apa? Hujung tu nanti kita tengok struktur bongo synapse ni macam mana. Okey, pada cabang akson. Akson tadi hujung dia hujung sekali kita panggil dia bongo synapse. Okey. So bongo synapse ni buat apa? Dia menghantarkan isyarat ke sel otot, sel kelenjar ataupun dendrit neuron yang lain. Okey. Seterusnya kita lihat kepada jenis dan fungsi neuron. Kalau tadi kita dah belajar struktur asas untuk neuron, sekarang kita belajar tentang jenis neuron. Ada berapa jenis neuron? Ada 3 dan fungsi dia. Okey. Yang pertama sekali kita tengok ialah apa ni? Neuron motor. Neuron motor. Okey. Yang mana kamu tengok struktur dia dulu. Sama macam tadi juga kan? Okey, sama macam yang kita lihat struktur asas neuron tadi. Hujung dia ada badan sel. Okey, ada unjuran daripada badan sel yang kita kenali sebagai dendrit. Ada nukleus dan juga hujung akson ni ada kita panggil bongo synapse. Okey, kamu tengok arah pengaliran impuls. Ingat okey, dendrit adalah tempat yang mula-mula sekali menerima impuls daripada neuron yang lain dan dia akan mengalirkan impuls tersebut akan mengalir hingga yang paling hujung adalah bongo synapse. Okey, kita tengok neuromotor ni. Okey, dia terdapat dalam akar ventral saraf spina. Kita dah tengok kerata rentas kan, struktur saraf, okey, yang memperlihatkan jiring kelabu dan jiring putih. Selepas ini saya tunjukkan semula. Okey, ini kedudukan dia. Okey, apa fungsi neuromotor? Dia menerima impuls saraf daripada neuron geganti sistem saraf pusat. Neuron geganti nanti selepas ini kita tengok. Okey, dan dia juga menghantar impuls saraf ke efektor seperti otot atau kelenjar. Okey. Untuk menghasilkan gerak balas yang sewajarnya. Dan juga badan sel terdapat di dalam jirim kelabu saraf tunjang. Ini kalau kita tengok pada saraf tunjang, kamu boleh apa? Kamu boleh tengoklah. Nanti saya tunjukkan. Okey, seterusnya, jenis neuron yang kedua ialah neuron deria. Okey, sama juga, cuma bentuknya ialah apa? Kat mana badan sel dia? Di tengah nampak? Di tengah-tengah badan sel dia. Okey, lepas tu dendrit dia di hujung yang satu lagi. Dan bonggol dia pun sama juga kedudukan dia di hujung yang satu lagi. Ingat, bila diberi soalan arah pengaliran impuls, ingat impuls mesti menuju ke bongo synapse. Bongo synapse ni adalah tempat terakhir impuls sampai. Seterusnya, neuron deria ni terdapat dalam akar dorsal spinal. Okey, saraf spinal. Okey, dia juga tugas dia membawa impuls saraf dari reseptor organ deria ke sistem saraf pusat. Bermaksud, okey, dia membawa apa? Impuls saraf yang mula-mula dari reseptor. Okey, organ deria. Kita dah belajar sebelum ni kan. Okey, so badan sel dia terdapat dalam ganglion akar dorsal.
Seterusnya, dendrit menerima impuls saraf dari reseptor dan menghantarnya ke arah badan sel. Maksudnya dendrit diterima daripada reseptor, terus hantar ke badan sel. Okey. Seterusnya, impuls saraf dialirkan dari badan sel pergi ke mana pula? Melalui akson ni. Tengah-tengah ni ada akson kan? Ke neuron berikutnya. Okey, dia mesti lalu bongo sinaps. Nanti kita akan belajar. Lepas tu ke neuron berikutnya. Okey, sekarang kita tengok neuron geganti. Neuron geganti macam ni bentuk dia. Okey, yang mana? Okey, yang mana dia punya apa? Dia punya akson dia lebih pendek. Okey, so neuron, gentian neuron yang terdapat dalam sistem saraf pusat. Okey, dia adalah menghubungkan neuron deria dengan neuron motor. Okey, dia menghubungkan neuron deria dan neuron motor. Seterusnya, badan sel terdapat secara kelompok. Dalam mana? Dalam jirim kelabu sistem saraf pusat. Okey, apa tugas dia? Dia menghantar impuls saraf dari neuron deria ke sistem saraf pusat. Dan seterusnya, dari saraf pusat ke mana? Ke neuron motor. Okey, itu sebab kita katakan dia menghubungkan neuron deria kepada neuron motor. Dia tengah-tengah. Okey. Okey, seterusnya, ini dia yang saya beritahu tadi berkenaan dengan kedudukan jirim kelabu dan juga jirim putih dan juga kedudukan neuron deria, okey, neuron geganti dan juga neuron motor seperti yang kita telah belajar sebelum ni ya. Okey, sekarang kita pergi kepada struktur sinaps dan fungsinya. Okey. Kamu dah belajar struktur neuron dan juga fungsi dia. Sekarang kita tengok pada struktur sinaps dan fungsinya. So secara pengenalannya, maklumat yang dihantar di sepanjang neuron tu adalah melalui isyarat elektrik. Kita panggil dia apa? Kita panggil dia impuls. Okey. Lepas tu, impuls ni ialah apa? Impuls ni sebenarnya adalah gelombang cas positif yang dialirkan di sepanjang akson ke bonggol sinaps. Kan akson tu tadi dia panjang kan? Okey, dan hujungnya bonggol sinaps. Jadi impuls ni tadi adalah sebenarnya gelombang cas positif yang mengalir di sepanjang akson. Okey, seterusnya dia terdapat satu celah sempit yang dikenali sebagai sinaps. Yang memisahkan bonggol sinaps daripada dendrit neuron yang menerima impuls. Okey, celah sempit tu yang kita panggil dia sinaps. Hujung akson yang bengkak tadi kita panggil dia bonggol sinaps. Bonggol ni macam bengkak lah. Okey, benjolan macam tu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, isyarat elektrik tadi, yang membawa maklumat mesti dipindahkan merentasi sinaps supaya pemancaran impuls dapat diteruskan ke neuron berikutnya. Maksudnya, sinaps tadi kan ada ruang sempit kan? Jadi mesti isyarat elektrik tu mesti berjaya melaluinya supaya dia boleh pas kepada neuron seterusnya. Jadi sinaps memainkan peranan penting untuk membenarkan impuls saraf dipindahkan secara satu arah. Jadi sebenarnya sinaps ni peranan dia adalah untuk apa? Untuk memastikan saraf tu tadi impuls tu tadi dia hanya satu arah saja dia bergerak. Jadi apa dia? Dengan itu sinaps boleh mengawal jenis impuls yang merentas.
merentasinya. Ini yang saya terangkan tadi tu. Ni struktur sinaps. Sebelah kiri ni kita tengok dia ada struktur sinaps. Yang bulat ni, ni adalah bonggol sinaps. Yang bawah ni ialah apa? Neuron. Neuron apa? Dendrit. Dendrit neuron penerima. Dendrit neuron penerima. Jadi, struktur sinaps ni animasi penghantaran impuls merentasi sinaps. Ini kamu tengok dulu animasi. Selepas ini saya terangkan apa yang dimaksudkan dengan macam tu ada. Yang hijau-hijau tu apa dia, nama dia dan sebagainya. Kita tengok dengan lebih detail. Kita tengok pada penghantaran impuls merentasi sinaps di mana kalau kita tengok pemancaran impuls merentasi sinaps adalah secara kimia. Secara kimia di mana bahan kimia yang terlibat adalah kita panggil dia neurotransmitter. Yang hijau-hijau tadi. Yang hijau-hijau yang keluar tadi daripada bonggol sinaps tu kita panggil dia neurotransmitter dan ia disimpan dalam vesicle sinaps yang terkumpul di hujung bonggol sinaps. Ada vesicle sinaps. Nanti kita tengok ya. Seterusnya kita ada dua contoh neurotransmitter iaitu asetilkolina dan juga noradrenalina. Contoh lain seperti serotonin dan juga dopamina. Itu antara nama-nama neurotransmitter. Kita sambung. Seterusnya, kita tengok proses pemancaran impuls melalui sinaps adalah lambat. Sebab dia dilakukan secara kimia. Jadi, pemancaran impuls tu di kawasan sempit sinaps tu tadi sangat adalah lambat. Jadi, pada mulanya isyarat elektrik ditukarkan kepada isyarat kimia dalam bentuk neurotransmitter. So, bila sampai kat bonggol sinaps tu, isyarat yang dalam bentuk elektrik tadi, impuls tadi, dia akan ditukarkan kepada bentuk kimia atau isyarat kimia dalam bentuk neurotransmitter. Kemudian, bila dia dah berjaya melepasi neuron penerima, dia akan bertukar semula daripada bahan kimia neurotransmitter tadi kepada isyarat elektrik impuls semula di mana? Di membran neuron penerima. Seterusnya ini kita pergi satu-satu seperti dalam buku teks kamu. Buku teks setiap tempat. Ini adalah bonggol sinaps ini adalah bonggol sinaps. Kemudian kita tengok apa ni? Macam ada lingkaran kan? Ini adalah mitokondria. Kenapa kita perlukan mitokondria yang banyak? Kerana proses ini memerlukan tenaga. Penghantaran impuls ini memerlukan tenaga. Jadi, ini dia vesicle. Ini vesicle sinaps. Dalam vesicle sinaps ni yang akan ada neurotransmitter. Rongga yang kecil, yang sempit ni antara bonggol sinaps dengan juga dendrit neuron penerima ni tadi kita panggil dia sinaps. Yang hijau-hijau ni dia adalah protein reseptor. Jadi kita tengok satu-satu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 proses dia. Nombor 1, kalau kita tengok apabila impuls elektrik dia sampai dekat bonggol sinaps ni, apa yang berlaku? Vesicle sinaps tadi akan dirangsang. Jadi bila impuls sampai, apa jadi? Vesicle sinaps akan dirangsang. Rangsang untuk apa? Ni.
Nampak tak? Ini vesicle synapse dah dirangsang untuk apa? Bebaskan neurotransmitter. Okey, bebaskan neurotransmitter. Jadi yang kedua, apa yang berlaku? Neurotransmitter tadi meresap melalui sinaps. Neurotransmitter tadi dia dah dikeluarkan kan ke dalam sinaps. Jadi lepas tu apa dia buat? Dia akan meresap. Dan dia akan meresap dan juga bergabung dengan apa? Ni nampak ni. Ini adalah protein reseptor yang spesifik, yang khas, yang merupakan reseptor pada dendrit neuron penerima. Okey? Jadi, kalau kamu tengok yang kedua ni, neurotransmitter tadi, bila dah ada di sinaps, dia akan bergabung dengan apa ni? Saya dah cakap tadi, protein reseptor. Okey, yang spesifik pada neuron penerima. Okey. Yang last sekali apa berlaku? Bila ada penggabungan neurotransmitter dengan reseptor, dengan reseptor, dia akan merangsang pencetusan impuls, yang seterusnya supaya impuls tadi dapat bergerak atau dipancarkan ke dalam neuron penerima. Okey, so sekarang boleh faham Jadi kamu kena ingatlah step 1, step 2 dan step 3. Jadi kalau saya cakap je kamu tak nampak kan? Jadi sekarang kita tengok kepada animasi seterusnya. Ni tengok. Yang ini ialah apa? Mitokondria. Ini bila impuls tu sampai di bonggol sinaps, nampak dia akan merangsang apa? Pembebasan apa? Neurotransmitter daripada vesicle synapse ke mana? Ke synapse kat sini. Celahan yang sempit tadi. Jadi step kedua dia akan bergabung dengan protein reseptor. Bila step ketiga, penggabungan tadi akan mencetuskan perubahan isyarat daripada kimia kepada elektrik. Ni dia punya apa? Ini bila sampai ke bonggol sinaps. Ini yang berlaku. Okey? Okey. Tanpa meninggalkan masa lagi, jom kita sama-sama melakukan eksplorasi PRVND bersama saya, Cikgu Hani. Jom! Okey, jom kita explore. Wah, ni apa yang kamu tengok ni? Oh, ini adalah otak manusia Okey, sebelum kita klik pada bahagian otak manusia, jom kita explore. Kat mana sebenarnya kita ni? Okey, kita ni dalam lebih kurang macam satu dewan kaca lah kan? Okey, yang ada pintu. Okey. Macam bilik gym pun ada juga kan? Okey. So, jom kita explore. Okey, kita nak tengok struktur sinaps Okey, kalau kita tengok otak manusia ni mempunyai berjuta-juta apa? Berjuta-juta neuron, yang berhubung antara satu sama lain. Okey, dan di setiap hujung, di setiap hujung neuron terdapat apa yang kita panggil bonggol sinaps. Ni bonggol sinaps, dan ruang antara bonggol sinaps dengan neuron yang satu lagi ataupun dendrit neuron yang satu lagi, ada ruang antaranya, kita panggil dia sebagai apa? Sinaps. Jadi sekarang jom kita tengok.
Jom kita tengok. Okey. Penghantaran impuls yang berlaku di bonggol sinaps. Okey. So, apa yang berlaku kat sini? Okey. So, mula-mula sekali, apa yang berlaku apabila impuls sampai di sini. Okey. Apabila impuls sampai. Okey. Di bonggol sinaps ni. Okey. Vesicle sinaps akan dirangsang. Ini vesicle sinaps. Ini vesicle sinaps. Okey. Akan dirangsang untuk membebaskan neurotransmitter ke dalam sinaps. Okey, ini adalah vesicle sinaps. Vesicle sinaps ni mengandungi neurotransmitter. Jadi bila impuls elektrik sampai, bila impuls elektrik sampai di sini, di bonggol sinaps ni, apa yang berlaku? Vesicle sinaps ni tadi akan dirangsang untuk membebaskan apa? Vesicle sinaps ni mengandungi neurotransmitter. Jadi dia dirangsangkan untuk membebaskan neurotransmitter dia ke dalam sinaps. Ini sinaps. Di ruang antara bonggol sinaps. Ini kita panggil dia bonggol sinaps. Ruang antara dua, antara bonggol sinaps dengan dendrit. Neuron yang satu lagi ataupun neuron penerima, kita panggil dia apa? Kita panggil dia sebagai sinaps. Okey? Jadi kita tengok. Apa yang berlaku? Tengok. Okey. Apa yang berlaku pada vesicle ni? Okey. Vesicle yang mengandungi vesicle sinaps yang mengandungi neurotransmitter akan dirangsang untuk melepaskan neurotransmitter tadi. Nampak? Neurotransmitter tadi ke bahagian sinaps. Okey. Jadi neurotransmitter ni tadi akan meresap melalui sinaps, dan bergabung dengan protein reseptor. Nampak dia bergabung dengan protein reseptor. Yang spesifik yang merupakan reseptor pada dendrit penerima. Okey. Jadi penggabungan ni tadi, penggabungan neurotransmitter dengan reseptor, dia akan merangsang cetusan impuls. Cetusan impuls yang seterusnya menjadikan impuls dapat dipancar terus melalui neuron yang seterusnya. Kamu boleh faham kan? Okey, tibalah masa kita bersama-sama dalam bahagian pentaksiran. Jom jawab soalan ini dan kita bincangkan bersama-sama ya. Soalan yang pertama. Raja di bawah menunjukkan hujung dua neuron. A. Terangkan fungsi struktur L dalam pemindahan maklumat dari neuron ke neuron yang lain. Soalan ni adalah 2 markah. Cuba kamu tengok kat mana L? L kat sini kan? Mula-mula kamu kena pasti dulu apa dia L. Apa dia L? Bagus. L ialah apa dia? Neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ni dia terlibat apa? L ni dia terlibat, dia sangat penting. Kenapa? Dia terlibat dalam penghantaran impuls saraf merentasi sinaps. Di mana dia memerlukan bahan kimia iaitu L. So L ni tadi atau neurotransmitter, dia disimpan dalam vesicle yang terdapat di apa? Bonggol sinaps di hujung akson. Jom kita pergi kepada soalan yang kedua.
B. Terangkan fungsi struktur K dalam pemindahan maklumat dari satu neuron ke neuron yang lain. K ni apa tadi? Cuba tengok. K ni apa? Dia lebih besar daripada vesikel kan? Apa dia? Selain daripada vesikel. Kamu ingatkan balik? Betul. K ni ialah apa? Mitokondria. Okey, jadi mitokondria buat apa? Okey, jadi sebenarnya penghantaran impuls saraf memerlukan tenaga. Jadi, di bongkol sinaps tu mengandungi banyak mitokondria iaitu K untuk menjana tenaga bagi penghantaran impuls saraf merentasi sinaps. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, bersama saya Cikgu Hani dalam program pemerkasaan kualiti guru STEM melalui penggunaan teknologi interaktif visual reality dalam pengajaran. Bye.